Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu laylan فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikuma syarra aw qala syai'a aw kama qala muttafaqun alaih. Hadis ni riwayat daripada seorang isteri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai. Kata dia, pada satu malam Nabi SAW beriktikaf di masjid. Ini isteri Nabi menceritakan, kata dia, Nabi SAW pada satu malam tu Nabi tak tidur di rumah, Nabi i'tikaf di masjid. Maka kata dia, oleh kerana malam tu malam giliang dia, Nabi ada ramai isteri, malam tu giliang Nabi bermalam di rumah dia, dan Nabi SAW beriktikaf di masjid. Kata dia, fa'ataituhu azuruhu laylan, maka aku mendatangi Nabi, aku ziarahi Nabi pada malam itu, pergi tengok Nabi di masjid. Fahaddathtuh, aku sembang-sembang dengan Nabi masa di masjid. Summa qumtu li'anqalib, lepas tu aku pun bangun nak balik ke rumah. Tuan faham cerita kan? Nabi SAW i'tikaf di masjid, isteri dia pergi turut, pergi tengok Nabi duduk ada di masjid, Nabi duduk i'tikaf. Kemudian dia bersembang sikit dengan Nabi, lepas tu dia kata tak apalah, dia dah nak balik dah. Faqama ma'i liyaqlibani, maka Nabi SAW bila isteri dia kata nak balik, maka dia ikut. Dia bangun, dia ikut sama-sama dengan isteri dia yang nak balik ni. Sama duk berjalan dengan isteri dia dalam gelap malam itu. Famarra rajulani minal ansar radhiyallahu anhuma, tengah Nabi duk berjalan dengan isteri dia dalam kegelapan malam ni, tiba-tiba lalu dua orang laki-laki sahabat Ansar. Falamma ra'aya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asra'a, bila depa nampak kelibat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu perempuan, depa pun buat-buat langkah cepat-cepat nak lari daripada situ. Begitu. Nabi SAW jalan keluar daripada masjid, berjalan sama dengan isteri dia.
pi jermuh, pi terserempak dengan dua orang sahabat Ansar dalam malam tu. Depa nampak macam Nabi dengan satu perempuan. Depa asra'a, dua-dua ni cepat, berjalan cepat, seolah-olah nak lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila tengok keadaan macam tu, Nabi kata ala rislikuma, Nabi kata jalan pelan-pelan sikit. Tak usah duk buat lagu terkejut nampak hantu nak lari lagu tu. Jangan duk buat kalut macam tu. Nabi kata jalan macam biasalah, jalan cepat-cepat. Innaha Safiyah bintu Huyai. Nabi kata ni sebelah aku ni isteri aku, Safiyah bin Huyai. Nabi kata macam tu. Faqala, dua sahabat Ansar yang nampak Nabi lepas tu macam nak lari ni, bila dah Nabi kata macam tu, depa katakan Nabi, subhanallah ya Rasulullah. Depa kata maha suci Allah ya Rasulullah. Maksudnya kami tidak berniat buruk macam tu. Bukan kami nak kata kamu ni duduk dengan mana-mana perempuan lain, dah. Bukan, kami tak ada niat macam tu. Tak ada niat nak kata Nabi ni pergi duk buat kerja tak elok dengan satu perempuan lain. Kami tak ada niat macam tu. Subhanallah, maha suci Allah, kami tak ada ingat macam tu. Nabi SAW kata, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi kata, tak, bukan apa. Nabi kata, aku nak peringat apa. Sebab syaitan ni, tang mana ada darah, tang tu ada dia. Dalam badan kita ni ada darah. Tang mana ada darah, tang tu syaitan boleh duduk. Nabi kata, aku bukan buruk sangka dekat kamu, tapi aku takut kamu teringat tak elok dekat aku. Nabi kata macam tu. Wa inni khashitu an yakhzifa fi qulubikuma syarra. Nabi kata sesungguhnya aku takut kot kalau syaitan tadi ni lempak sesuatu yang tidak baik di dalam diri kamu terhadap aku. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda yang macam ni berlaku dalam masyarakat. Kan? Tu dia ada nak abang ada kan. Benda macam ni berlaku dalam masyarakat. Kan? Riuh. Bukan tak kenal, duk kenal lama dah. Tapi bila dengar riuh lah. Bukan tak tahu, duk tahu lama dah. Tapi bila dengar, riuh lah. Maka dia mainlah macam-macam tanggapan yang bukan-bukan. Buruk sangka, nak marah, bebat, tak pergi mengaji dah. Muka dia pun tak mau tengok dah. Dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tidak mampu nak menjelaskan semua benda secara detail kepada orang atas sebab-sebab tertentu. Tapi kalau sekiranya benda ni boleh difahami oleh orang, tidak jadi masalah. Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut jelas. Malam yang menjadi masalah pun kita baca ayat ni. Kita baca ayat ni. Start kita baca ayat tu selalu. Allah kata wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kita start baca ayat tu langsung dah. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya jalan aku ni, jalan Islam ini jalan lurus. Fattabi'u, Tuhan kata ikut Islam, jangan ikut yang lain. Baca dah hak tu. Allah Subhanahu wa ta'ala dihabaq lagu tu dah, tak usah fikir hal lain dah. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini Islam ini jalan yang lurus. Fattabi'u, ikut Islam. Wa la tattabi'us subul, kamu jangan cuba nak ikut jalan-jalan lain. Kalau kamu ikut juga, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan berpecah, kamu akan sesat daripada jalan kebenaran, jalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tak pergi ke mana? Kita duduk atas jalan Islam, kita tak pergi ke mana? Maka jangan gempang dengan benda-benda yang seumpama itu. Tolong abang-abang. Allah Subhanahu wa ta'ala ingat kat kita banyak tentang benda-benda macam ni. Benda asalnya tidak ada apa-apa, kemudiannya menjadi fitnah.
Kemudiannya ditokok tambah fitnah itu sehingga menjadi sesuatu yang cukup besar, yang akhirnya membawa kerugian kepada perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hammazin masya'im binamin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Qalam ayat 11. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan kamu ikut, jangan kamu patuh hammazin, orang yang suka mengumpat, mencela, mereka-reka cerita. Yang mereka ini binamin, mereka-reka cerita dengan tujuan untuk mengadu domba, nak melaga-lagakan orang. Banyak ayat dalam Quran Allah Subhanahu wa taala peringat kita tentang benda-benda macam ni. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Saya dah cerita di Masjid Seberang Jaya 2 malam lepas bagaimana Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, kena satu orang manusia yang umur 9 tahun sudah hafaz 30 juzuk Quran. Bukan sahaja hafaz Quran, bahkan bila-bila masa siang malam, tengah malam pergi gerak dia boleh baca Quran, dia boleh buat keluar apa ayat yang ada kaitan dengan hukum-hukum dalam Quran. Umur 9 tahun. 10 tahun sudah hafaz kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Dia hafal harfan bi harfin, word by word, dia boleh hafal. Umur 15 tahun, pihak berkuasa Madinah mengisytiharkan Imam Syafi'i boleh mengeluarkan fatwa untuk diguna pakai oleh seluruh penduduk Madinah. Imam Syafi'i yang mempunyai rekod begitu punya cantik, ketika dia duduk di Yaman, dia difitnah. Imam Syafi'i yang mempunyai ilmu yang sehebat itu, yang menjaga diri sebegitu rupa, dia boleh difitnah. Orang fitnah dia sebagai pendokong Syiah. Dia ditangkap oleh Gubernur Yaman. Dia dipenjarakan. Tangan dan kaki dia dirantai dengan rantai besi. Dia dibawa daripada Yaman, dibawa untuk nak menghadap Khalifah Bani Abbasiyah yang kelima pada masa itu, Harun Ar-Rashid. Dia dibawa daripada Yaman nak pergi ke Baghdad, nak jumpa Harun Ar-Rashid. 2 bulan perjalanan, berjalan kaki rendah padang pasir dalam keadaan tangan dan kakinya berantai. Bila sampai di depan Harun Ar-Rashid, luka bekas gari, bekas rantai tangan dan kaki ini dah jadi darah beku, kematu dah luka tu. 2 bulan dia dirantai dan dipaksa berjalan di tengah padang pasir yang kering kontang ni. Bila sampai di depan Khalifah, depan Harun Ar-Rashid, dia masuk menghadap Harun Ar-Rashid tu, dia bagi salam, Assalamu alayka ya amiral mu'minin wa barakatuh, dia kata. Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, terus kata dekat dia. Dia kata, wahai imam, kenapa kamu bagi salam tidak mengikut sunnah Rasul? Rasulullah ajak kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bagi salam, kamu tidak sebut warahmatullah, kamu sebut Assalamualaikum ya amiral mu'minin wabarakatuh. Kenapa kamu dropkan perkataan warahmatullah? Jawab Imam Syafi'i. Dia kata, ya amiral mu'minin, aku tidak sebut warahmatullah kerana aku tahu di dalam hati kamu sudah ada rahmat Allah itu. Buktinya apabila aku bagi salam, Assalamu alayka ya amiral mu'minin wa barakatuh, kamu jawab wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku tidak ucap rahmat dekat kamu pun, kamu ucap rahmat kepada aku. Sudah jelas kamu satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati, dia kata. Dia khalifah. Maka biskut Mary lah Harun Ar-Rashid ni. Dia dengar macam tu, lembut sikit hati dia. Walhal sebelum Imam Syafi'i dibawa ke depan dia, sebelum tu dah beberapa orang dah ulama yang dipancung kerana gagal semasa soal siasat. Ulama-ulama yang dituduh Syiah bila mai depan Harun Ar-Rashid, bila dia kemukakan soalan-soalan, terperangkap, tak boleh nak jawab. Maka dijatuhkan hukum pancung di tepi tempat khalifah duduk. Dah berapa kepala dah ada di situ. Bila masuk Imam Asy-Syafi'i, dia cerdik.
Dia tunjuk, dia lembut di depan khalifah ini. Dia bagi salam, dia angkat pula lagi khalifah ni. Dia kata, aku tidak sebut wa rahmatullah kerana aku tahu rahmat Allah sudah ada dalam hati kamu. Ini yang dikatakan siasah, tuan-tuan. Kita tak sepanjang masa kena nak cengeng, tegang macam tu. Ada masa kena kendor. Dia boleh pergi depan khalifah terus petegak dada dia. Dia kata, saya tak salah, orang tuduh saya dan sebagainya. Tapi dia tak buat macam tu. Dia masuk pergi dengan cara macam ni. Dia angkat dulu khalifah tu. Dia kata, kamu adalah satu orang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Dan aku percaya rahmat yang Allah bagi kepada kamu, yang ada dalam hati kamu tu, akan menyebabkan aku selamat pada hari ini. Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, seronok sah. Dia kata, tak apa, jelaskan kepada aku tuduhan yang dikenakan kepada kamu. Aku difahamkan kamu pendukung Syiah. Betulkah kamu pendukung Syiah? Jawab Imam Asy-Syafi'i. Dia kata, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Dia kata, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau mai kepada kamu satu orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah kamu siasat habis-habisan berita itu. Antusibu qauman bijahalah, takut saat lagi kamu tuduh satu orang sedangkan kamu dalam keadaan jahil, tak tahu hakikat sebenar apa yang kamu tuduh itu. Keadaan sebenarnya macam mana boleh jadi lagu tu, apa sebab yang menyebabkan jadi perkara tu, kita tak tahu. Yang penting kita sagat dia dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Asy-Syafi'i kata, fatabayyanu, cek dulu berita ni, cerita ni boleh jadi macam mana. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak tuduh satu orang dalam keadaan kamu sebenar tak tahu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dengan kerana tuduh melulu ini, akhirnya kamu jadi orang yang sangat menyesal. Allah sebut begitu dalam Quran. Imam Syafi'i kata dekat Harun Ar-Rashid. Kemudian dia kata, ya Amiral Mu'minin, kalaulah sekiranya kerana aku kasih kepada Allah dan Rasul, oleh kerana aku kasih kepada Rasul dan keluarga Rasul, maka aku dianggap Syiah. Aku redha seluruh dunia kenai kata aku orang Syiah. Dia kata. Imam Asy-Syafi'i, mak dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah, ayah dia pun sangkut dengan keturunan Rasulullah. Dia daripada keturunan Rasulullah. Dia kata, kalau sekiranya aku yang memang berketurunan Rasulullah ni, kalau aku sayang kepada Rasulullah dan keluarga dia, kerana sayang aku kepada Ahlul Bait, kepada keluarga Nabi, maka aku dipanggil Syiah. Aku redha aku dipanggil Syiah, dia kata. Khalifah Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, terus panggil dia. Dia kata, Imam, kamu duduk sebelah aku. Dia terlepas daripada hukuman yang sudah pun kena kepada orang-orang yang sebelum daripada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila dapat satu sumber berita, sahihkan dulu. Cari sumber yang kita boleh pakai. Andaian-andaian yang liar dan tidak menentu, jangan diterima pakai. Sahabat Ansar tadi mengandaikan Nabi berjalan dengan satu perempuan lain. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah bagi tahu dekat Nabi, suruh Nabi tegur dia. Nabi kata, nanti saat jalan elok-elok, jangan duk buat jalan macam orang curiga dekat aku. Walaupun dia kata, subhanallah ya Rasulullah, kami tak ada ingat tak elok dekat kamu. Nabi kata, dah, cerita dia macam ni, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Syaitan, tang mana ada darah berjalan dalam badan manusia, di situ ada syaitan. Nabi kata, aku takut syaitan sudah campak satu ingatan buruk di dalam hati kamu terhadap aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW dalam banyak hadis, Nabi mengingatkan tentang benda ini.
Di antaranya hadis riwayat daripada Huzaifah bin Yaman, Nabi SAW bersabda, Nabi kata la yadkhulul jannah namman. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang kerja membawa cerita-cerita tidak betul dengan tujuan untuk nak melaga-lagakan orang di dalam masyarakat. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Nabi SAW pernah lalu lintas satu kawasan kubang. Bila sampai dekat kawasan kubang itu, Nabi kata innahuma yu'adzaban. Nabi kata sesungguhnya dua-dua orang yang ada dalam kubang ni sekarang ni tengah kena azab dengan Tuhan. Nabi SAW kata wa ma yu'adzabani fi kabir. Depa ni dulu masa hidup atas dunia, depa menganggap benda hak depa buat tu benda kecil. Maka depa kata wa ma yu'adzabani fi kabir. Depa ni Nabi kata depa sangka benda tu kecil, maka depa buat benda tu. Kerana benda tu hari ni depa kena azab. Nabi kata bala innahu kabir. Benda hak depa ni dulu kata kecil, di sisi Allah besar. Nabi kata amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Nabi kata hak seorang ni lah ni tengah duk kena azab kubur. Dia ni atas dunia dulu jadi kerja, jalan sana sini bawa berita yang tidak benar, dan berita itu menimbulkan ketegangan dan melaga-lagakan di kalangan orang. Dia kata kecil. Dia kata aku pun dengar depa duk cerita. Hang tahu apa? Dah tapi depa cerita. Dia bawa cerita tu, yang cerita tu akhirnya menimbulkan satu suasana tidak tenteram. Maka Nabi SAW kata dia duk anggap benda dia buat tu benda kecil. Dia duk anggap benda tu benda kecil. Allah Subhanahu Wa Taala kata bala innahu kabir. Sebenarnya itu besar. Yang seorang lagi pula fakana yastabri'u min baulih. Dia ni jenis bila pergi buang air, dia tak mau nak cuci bagi bersih, air kencing masih duk keluar lagi. Maka dia semayang, tiap-tiap kali semayang dalam keadaan masih ada najis kena pada diri dia. Semayang dia sia-sia sahaja kerana dia orang yang memikul najis. Kerana kecuaian dia dalam menjaga soal itu. Maka dia diazab dalam kubur sekarang ini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah duduk kata dekat sahabat dia, Nabi kata ala unabbiukum bil'ud, ala unabbiukum mal'ad al-'adhu. Mau dah hampa aku nak bagi tahu dekat hampa tentang satu benda yang dikatakan al-'adhu. Alif lam ain dha ha, al-'adhu. Nabi kata hiya an-namimah. An-nadhu itu ialah an-namimah, iaitu dusta, bohong besar yang dibawa di dalam masyarakat. Dan Nabi kata al-qalatu bainan nas, dan dia adalah kata-kata yang tersebar di dalam masyarakat. Hadis itu juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak rujuk hadis-hadis ini boleh rujuk di dalam Riyadhus Salihin. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tidak jadikan kita orang yang was-was dengan benda yang tidak patut kita was-was. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan sesuatu yang bersih. Maka tidak ada sesuatu kekotoran di dalam dada kita, di dalam hati kita terhadap sesiapa yang tidak sepatutnya kita ingat begitu. Mudah-mudahan penjelasan yang tidak clear itu kan boleh meredakan. Kan tak boleh nak bagi lebih pada tu. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17 muka surat 60. Muka surat 60. Kita masuk satu tajuk baru, bab ma jaa fi sifati awanil haud. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat segala bejana yang ada di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dia nak cerita dekat kita tentang kolam Nabi. Nabi ada satu kolam, Al-Kautsar.
Dan orang yang nak minum air dalam kolam tu disediakan kepada mereka berjana cebok untuk mereka cedok air kolam tu nak minum. Malam ni kita nak baca satu hadis, dia nak cerita pasal cebok aja. Pasal cebok tu. Ketahuilah saudaraku, di dalam bab ini tidaklah hadis ini hadis yang hanya mensifatkan bekas minum kolam Nabi saja. Tapi hadis yang kita nak baca ni bukan cerita pasal cebok saja, dia kata. Bahkan ada lagi banyak perkara yang dikhabarkan di dalam hadis itu. Dia ada banyak dia akan sentuh dalam hadis ni. Seperti ia sifatkan besar kolam Nabi. Hadis ini nak cerita yang kata kolam Nabi ni besar mana. Dia nak abang kat kita. Dan dia nak cerita juga tentang rupa ayam. Ayam kolam Nabi ni ayam lagu mana? Lagu teh tarik ke? Lagu melo ke? Lagu ayam susu ke? Lagu macam mana ni ayam kolam Nabi ni? Dan dia nak cerita juga dalam hadis ni tentang rasa ayam yang ada dalam kolam Nabi ni. Rasa lagu mana? Rasa lagu ayam merah ke? Rasa lagu ayam nyok ke? Rasa lagu ayam nyok bakang pun ada pula lah ni dan sebagainya. Rasa lagu mana ni ayam kolam Nabi ni? Dan awal orang yang minum dan lain-lainnya. Dia kata dan hadis ni pula nak cerita kepada kita siapa orang yang mula-mula boleh pergi minum air kolam Nabi. Ramai orang yang akan dapat minum. Dalam ramai-ramai itu siapa Allah pilih untuk jadi orang mula pergi minum air kolam Nabi. Maka dengan khabar Nabi itu, maka sudahlah dapat tahu dengan yakin akan sifat kolam itu. Serta pula beberapa banyak hadis yang menerangkan yang demikian itu. Satu daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, iaitu kata dia an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haudi min Adan ila Amman al-Balqa ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal. Diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga hamba merdeka Nabi. Ini Thauban ni, dia ni asal-asal khadam Nabi. Yang kemudiannya Nabi memerdekakan dia. Dia meriwayatkan hadis ini. Nama dia ialah Thauban radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Bermula kolam aku besarnya sebagai jauh daripada negeri Adan sampai ke negeri Amman al-Balqa, jauh. Jauh kedudukan kolam Nabi ni kira-kira semua manusia pergi minum tak habis air dia. Nak abang lagu tu. Artinya airnya bersangatan putih lebih daripada susu. Air dia kalau putih, lebih putih daripada susu. Tak tahu putih lagu mana. Susu tu berasa lagu putih dah. Dia kata dak, air kolam Nabi ni lagi putih daripada air susu. Begitu. Dan rasa dia manis, lebih manis daripada madu. Tu dia. Manis ni cukup manis lah. Cukup sedap lah. Pendek kata ayam kolam Nabi ni siapa apa kalau minum ternyata sedap. Begitu. Sambung hadis tu dia kata wa akawibuhu adadu nujumis sama. Man syariba minhu syarbah lam yadhma ba'daha abada. Dan segala ceboknya banyaklah sangat. Dia kata tu dia. Cebok yang disediakan ni cukup banyak. Kita tengok cebok kolah surau kita ni pun banyak dah. Tu pun kena tunggu juga. Pasal kawan dia duk pakai, kita tak boleh pakai. Di telaga Kausar Nabi, di kolam Kausar Nabi esok ni, semua orang yang pergi dapat seorang satu cebok. Tuan saya bimbang. Dapat seorang satu cebok. Begitu. Iaitu banyaknya sebilangan bintang-bintang di langit. Banyak dah. Kan? Untuk pernah dengar cerita Abu Nawas? Cerita Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid juga lah ceritanya. Kan? Abu Nawas, Khalifah panggil, Khalifah kata, dengar cerita kata hang ni pandai sangat. Lah ni cuba abang main sah. Ni ramai orang nak dengar ni. Dia kata pandai sangat. Dia kata berapa banyak bintang di langit? Soalan. Ada kapitanya benda lagu tu. Dia pun cerdik. Dia kata sah. Dia kata nak beritahu jawapan dia, boleh tunggu sah tak? Dia ambil kambing main seekor. Dia kata banyaknya bintang di langit sama banyak dengan bulu kambing ni. Sama banyak, dia kata. Jadi kalau nak tahu, dia kata Amirul Mukminin boleh kira bulu kambing ni ada berapa, banyak itulah bintang di langit. Harun Ar-Rasyid kata hang macam tu. Kan? Tak apa, dia kata soalan kedua. Kalau hang pandai sangat bagi tahu di mana pusat bumi.
Dia ambil tongkat dia, cacak depan tu juga. Cak kata, dia kata, tang ni pusat bumi. Tak percaya hukum tengok. Dia kata. Tapi ni semua cerita bukan hadis lah. Bukan hadis. Tapi cerita tu, menasabah tu ada. Menasabah tu ada. Jadi hadis Nabi SAW, dia nak habang kata banyaknya cebok yang disediakan ni, tak tahu nak habang. Habang kata sebanyak bintang di langit. Kalau hang larat bilang bintang tu ada berapa banyak, itulah bilangan cebok yang disediakan untuk orang yang dapat minum air kolam Nabi ni. Maknanya apa? Tak usah bimbang lah. Maknanya tiap-tiap orang yang sampai ke situ akan dapat cebok untuk nak buat cebok minum air kolam Nabi itu. Itu maksud dia. Maka sangatlah berkelebihan air kolam itu. Dia kata tak usah takut, tak cukup lah. Air tu ada, sentiasa ada. Dia kata. Iaitu siapa yang minumnya daripadanya sekali minum, nescaya tiada merasai dahaga kemudian daripadanya selama-lama. Di antara kelebihan air kolam Nabi ini, minum sedah aja. Sekali minum, tak dahaga dah sampai bila-bila. Itu dia yang kata air kolam Nabi. Sekali minum aja, orang yang minum tu tidak akan dahaga selama-lamanya sampai bila-bila. Dan siapa tidak merasai minum air kolam itu, nescaya tiada putih dengan dahaga. Siapa tak dapat minum air kolam tu, dia duduk di padang mahsyar dalam keadaan dahaga yang tak kesudahan. Duduk di padang mahsyar ni dahaga. Dia tak akan hilang dahaga tu, melainkan hak boleh bagi hilang dahaga ni air kolam Nabi SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kemudian daripada sudah minum air kolam Nabi itu, maka tidak lagi seorang yang minum itu minum kerana dahaga. Orang yang dah minum air kolam Nabi ini, kalau dia pi minum pula tu bukan kerana dahaga, tapi kerana ketagih. Dia nak abang yang tu. Orang yang minum air kolam Nabi, minum sekali tak dahaga dah sampai bila-bila. Kalau nampak dia pi minum pula tu, dia minum pula tu bukan kerana dahaga, tapi kerana air tu sedap. Begitu. Bahkan minum kerana bersedak-sedak dan bersuka-suka hati juga. Pergi minum kali kedua, kali ketiga dan kali yang keseterusnya tu, minum kerana dia syok minum air tu. Bukan kerana dahaga lagi dah. Begitu. Sabda Nabi SAW lagi, kata dia, awwalun nasi wurudan alaih fuqara'ul muhajirin. Bermula awal orang yang datang minum akan air kolam itu ialah orang-orang fakir daripada muhajirin. Nabi SAW kata orang hak mula sekali boleh pergi minum air kolam ni adalah orang-orang miskin, fakir miskin daripada kalangan muhajirin. Orang muhajirin semua miskin, walaupun mereka sebelum ni kaya. Hak ikut Nabi hijrah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saudagar. Dia bukan orang miskin tak ada duit, dia saudagar, orang kaya. Sayyidina Umar Al-Khattab, ini orang kaya, hartawan di Makkah. Osman bin Affan, semua orang kenal, dia saudagar yang cukup hebat. Abdul Rahman bin Auf, ini bukan komand-komand orang, ini orang duit tak habis. Tapi bila mereka pilih nak hijrah sama Nabi SAW, bermakna mereka pilih untuk tinggal kekayaan. Nak bawa banyak mana? Masa tu bukan ada trailer. Nak bawa banyak mana? Nak pi dengan kuda aja. Nak pi dengan kuda, habis-habis kuat nak pi nak bawa unta. Nak bawa banyak mana? Harta yang ada di Mekah tu banyak mana boleh bawa? Maka kebanyakan daripada mereka bawa ala qadar aja. Hak lain tinggal kerana Allah. Yang Nabi kata, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul dia, dia dapat Allah dan Rasul. Depa ni nak Allah dan Rasul aja, hal lain tak mah. Maka bila sampai di Mekah, mereka ni jadi fuqara'ul muhajirin. Mereka jadi orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Mereka sanggup tinggal kekayaan dan menjadi fakir kerana nak ikut Nabi. Esok di hari akhirat, di padang mahsyar lagi, Allah tunjuk dah awal-awal orang yang boleh minum air kolam Nabi, mereka ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dahaga di dunia itu dengan sebab Allah dan Rasulnya akan dibalas pula dengan minum air nikmat itu. Dia kata dia. Kerana atas dunia mereka sanggup dahaga kerana Allah dan Rasul, tak bawa duit pi sampai habis jadi miskin. Mereka sanggup dahaga, lapang, tak ada minum, tak ada makan kerana Allah dan Rasul. Di hari akhirat Allah bagi minum air istimewa ni. Dan kata dia, iaitu air kolam Nabi SAW sebelum masuk syurga. Ni sebelum masuk syurga ni.
Minum yang tu dulu. Lepas tu barulah dihantar ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada satu riwayat hadis ini berkata, bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda Nabi SAW yang demikian itu, lalu berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, siapa ia orang-orang fuqara al-muhajirin yang Tuhan hamba kehendaki itu ya Rasulullah? Sayyidina Umar bila dengar kata fuqara al-muhajirin, dia terus tanya Nabi, siapa? Dia kata yang dimaksudkan dengan fuqara al-muhajirin, yang dikatakan orang-orang muhajirin yang miskin ni siapa? Dia kata. Terus dia kata macam tu. Maka jawab Nabi SAW, asyu'su ru'usan ad-dunusu thiyaban allazina la yankihuna al-mutana''imat wa la tuftahu lahum abwabus sudad. Maka jawab Nabi SAW, mereka itu iaitulah orang yang berdiri dan orang yang kusut musut rambut kepalanya dengan sebab lama tidak dibasuh dan tidak disikat. Itu dia. Nabi kata mereka ni adalah orang yang sampai tak dan nak basuh rambut, nak apa pun tak dan, kerana habis masa dengan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hijrah tinggal Mekah nak pergi ke Madinah, lalu padang pasir dalam keadaan takut diburu oleh muhajirin dan sebagainya, sampai tak dan nak urus diri. Takut diburu oleh muhajirin ni, duk lari cara sembunyi-sembunyi. Tuan-tuan duk dengar ceramah Ma'al Hijrah ni banyak kali dah. Cerita macam mana Nabi SAW nak hijrah. Keluar awal-awal pagi lagi keluar. Ni pasal orang kepung rumah. Orang kepung rumah bukan nak angkat api kelai. Orang kepung rumah nak bunuh terus. Yang kata Nabi Muhammad ni bukan kepung nak angkat api kelai. Kepung nak bunuh terus. Nabi Muhammad ni macam mana keadaan dia duduk dalam rumah tu? Maka Nabi SAW dia nak keluar daripada rumah tu, dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah lindung dia. Allah perintah dia suruh baca tu, hak duk baca dalam surah Yasin tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Baca ayat tu pukul pasiang pi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, lena habis puak-puak duk tunggu nak pukul dia. Nabi SAW keluar dengan bertemankan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga ditunjuk jalan oleh seorang Yahudi. Bawa tunjuk. Nabi tak lalu jalan biasa. Nabi lalu jalan yang orang tak lalu. Sebab apa? Sebab Nabi takut dia diekori. Tuan-tuan, kita kena baca sejarah ni semua. Kita tengok Nabi SAW pun macam tu. Nabi SAW pun Allah suruh main tarik tali. Allah tak suruh duduk berani depan tak tentu punca macam tu. Allah suruh Nabi keluar waktu pagi, keluar ikut jalan lain. Jangan jeremuh dengan musuh ni. Pasal apa? Kalau jeremuh dalam keadaan kita belum kuat, kita kena. Berundur Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah tidak boleh ditafsirkan sebagai takut, sebagai nak lari. Tetapi berundur itu ditafsirkan sebagai patuh perintah Allah. Dan berundur itu untuk dibuat satu strategi. Berundur untuk menghimpun kekuatan. Tapi ada orang dia tafsir kok lain. Dia kata Nabi pun penakut, nak takut apa? Kita benang. Kita takut apa? Bunyi kita pun takut. Nak takut apa? Kita benang. Dia kata kita benang. Tak semua orang. Nabi SAW Allah boleh buat. Kalau Allah nak buat suruh Nabi keluar debu-debu orang tak boleh buat apa pun, Allah boleh buat kalau dia nak buat. Tapi Allah suruh Nabi keluar macam tu, keluar waktu pagi, ikut jalan lain, menyorok dalam gua dulu, sampai orang mai duk lalu tengok burung merpati labah-labah ada, tak tahu kata Nabi ada di dalam. Pasal apa Allah suruh buat lagu tu? Pasal apa Allah tak hantar mai burak mai di rumah Nabi, Nabi naik satu macam yang lompat terus sampai di Madinah? Pasal apa Allah suruh Nabi lalui benda ni semua? Pasal nak suruh kita belajar daripada sirah. Dia ada waktu kita boleh tunjuk kita kuat, ada waktu kita kena bertahan, ada waktu kita tunjuk macam kalah sikit tak apa, tapi itu bukan kekalahan. Ini sirah Nabi SAW yang perlu dibaca, yang perlu difahami oleh semua orang Islam. Dan Allah tunjuk juga ada hak jenis berani ni. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak hijrah dengan Nabi, dia tak hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, dia hijrah dalam kumpulan lain. Dia ni satu macam punya tunjuk berani pula.
Dia nak keluar pagi itu keluar pergi semayang dulu. Keluar pergi semayang. Kita akan baca dalam Bahrul Mazid jilid 1. Dia akan cerita satu-satu benda ni. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab keluar daripada rumah nak hijrah tu. Sayyidina Umar keluar, dia pergi di tepi Kaabah. Dia semayang di situ, dia letak pedang dia gedebuk kata di tepi itu, dia semayang. Dia mengundang orang suruh main challenge dia. Ada juga jenis macam ni. Tak salah juga. Tengoklah hang kuat orang mana. Dia letak pedang gedebuk kata dia semayang tuan tu. Habis dia semayang, dia pergi berdoa. Dia pergi berdoa di Multazam. Dia berdoa di belakang makam Ibrahim dan dia berdoa di Multazam. Dia minta kepada Allah supaya Allah bantu dia kerana dia yakin dia di atas kebenaran. Lepas habis berdoa, dia saja pergi lalu ke orang kafir Quraisy duduk. Dia ambil jalan tu. Nabi tak ikut jalan laluan biasa daripada Mekah nak pergi ke Madinah. Nabi pun cari jalan lain. Dia pergi lalu ke orang ada tu. Dia lalu tu, berhenti pula depan mereka tu. Dia kata pula dekat mereka tu, dia kata, siapa yang rasa nak bini jadi janda, tolong halang aku nak hijrah sekali lagi. Benda ni pun ada juga dalam sejarah. Jadi adakah kita nak kata cara Sayyidina Umar tu betul? Cara Nabi tak betul? Tak boleh. Tak boleh. Bermakna dalam Islam, cara mana pun, yang penting kerana Allah buat apa pun, semuanya betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini sirah tunjuk dekat kita. Umar Al-Khattab kata, siapa yang berasa nak tengok anak-anak dia jadi yatim, dia kata, tunggu aku di jalan tu. Aku nak keluar jalan tu sekali lagi. Dia keluar sungguh kot tu. Siapa pun tak tunggu. Qalin pun tak berani. Relin dia pun tak berani. Relin dia tengok balik pekat lari habis. Tak apalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengoklah siapa berasa dia Umar Al-Khattab buat cara Umar. Siapa berasa dia nak ikut cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lembut dalam banyak hal. Cara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Semua mereka ni dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata, orang-orang yang akan dapat jadi orang mula sekali minum air kolam Nabi SAW, dia kata iaitulah orang yang berdiri hal keadaan kusut-musut rambut kepala dia dengan sebab lama tidak basuh dan tidak disikat, sebab ni melalui perjalanan yang jauh ketika hijrah. Lagi pula yang cemar-cemar pakaiannya dengan sebab tiada sebab, dengan sebab ia bersalin, dengan sebab tiada ia bersalin pakaian, oleh sebab tidak ada padanya lain daripada yang dipakainya itu. Itu dia. Di kalangan sahabat Nabi ada hak macam tu. Baju sepasang tu aja. Selai jubah dan selai kain. Yang tu aja, lain tak ada. Cari kita jumpa tuan-tuan, siapa orang yang macam tu tu. Ada di kalangan sahabat Nabi ni yang sampai macam tu punya susah. Dengan kerana baju ada selai tu aja, busuklah sikit baju tu. Pasal apa? Bila basuh baju tu dia tak boleh pergi ke mana. Maka dia korang nak basuh baju ni. Pasal apa? Pasal baju ada selai tu aja. Maka orang macam ni, Nabi kata esok di kolam Nabi SAW mereka dapat minum dulu daripada orang lain semua. Lagi pula tiada berkahwin mereka itu dengan segala perempuan-perempuan yang bersedak-sedak dengan beberapa nikmat. Itu dia. Orang perempuan hak jenis anak orang senang ni tak kenal langsung kat depa ni. Tengok ish, dia kata pengotak. Dia kata ish, dia kata tak kenal lah. Orang-orang perempuan dia kata al-mutanaimat. Dalam bahasa hadis tadi ni. Dia kata al-mutanaimat. Maksudnya orang-orang perempuan yang dibesarkan dalam keadaan dilimpahi nikmat. Anak orang kaya, anak raja-raja, anak orang besar-besar, anak orang yang jutawan dan sebagainya, tak berkenan lah tengok tok-tok lebay macam ni. Tak berkenan. Orang perempuan kaya-kaya ni tak berkenan ni lah esok dapat minum dulu daripada orang lain di kolam Nabi SAW. Dia kata seperti mana perempuan yang secara moden. Dia kata seperti mana perempuan cara moden. Dia kata lagu mana tau? Ya, perempuan cara moden, tumit tinggi ke mak gua. Kan? Ini moden lah. Jenis apa pakai tumit tinggi, jenis lagu beg tangan labuh sampai lutut. Jenis orang-orang perempuan cara moden, dia kata tak berkenan. Tutup lebay jenis rambut kusuk masai tadi dia tak berkenan. Begitu. Dan pula tiada dibuka bagi mereka itu segala pintu yang bertutup. Ni orang nak dapat minum awal di kolam Nabi ni, depa ni masa hidup atas dunia kalau pergi rumah orang tutup pintu.
Kalau pergi rumah orang, pintu duk buka katuk. Dia kata kat anak dia, pergi habang, kata ayah tak ada. Dia tengok main puak dakwah main. Dia kata puak dakwah dia pergi. Itu puak dakwah main, pergi habang, ayah tak ada. Katuk pintu. Kan? Ini Nabi SAW nak gambarkan orang yang di hari akhirat di padang mahsyar dapat kemuliaan dengan boleh minum awal yang kolam Nabi ni, depa ni masa atas dunia tak ada value di mata manusia, tak ada harga di mata manusia. Pergi rumah orang tak mau buka pintu, orang tina hak segak sikit tak mau kat dia. Macam tu keadaan masa di atas dunia dulu. Kerana tiada siapa gemarkan hal kemiskinan mereka itu. Kerana miskin tu orang tak suka. Bila mai yang rumah adik-beradik pun, adik-beradik tak apa nak rajin, tak apa nak jumpa. Dia lemah bila dia ni mai. Dia kata dia ni awak duk mai keram ada. Dan tengok cerita Ali Baba dengan Kasim Baba. Dia macam tu. Bila Kasim Baba mai, Ali Baba nak lemah perut. Dia kata mai dah dia ni. Kan Kasim Baba kan tak tahu ada salah seorang daripada dua tu, kan. Bila mai dia kata ni mesti nak pinjam gandum pula ni. Kan sekali-sekali mai pinjam balik mai nak suka duit mai. Baru boleh buat kawan, dia kata. Apa yang dia nak tunjuk dalam filem tu yang ni ya. Manusia ni bila tak ada duit, kemiskinan tu jadi macam penyakit. Mai rumah adik-beradik lemah ni main nak hutang ni. Dia ingat lu tu pada kau ni main nak pergi makan kenuri. Dia kata ni main nak hutang. Jadi orang sentiasa buruk sangka kerana kemiskinan tu. Orang buruk sangka, orang tak suka, orang nak lari dan sebagainya. Orang macam ni, kalau dia dengan Tuhan cantik hubungan, di sana esok dia dimuliakan oleh Allah daripada orang yang duk hina dia masa atas dunia ni. Begitu. Baik. Dia kata bahkan mereka ni buruk rupa dan busuk bau badan dengan peluh yang bertepuk-tepuk di atas badan dan di atas pakaian. Tiada ia mandi dan tiada ia basuh pakaian dan sebagainya. Jadi orang-orang yang macam ni di atas dunia ni nampak lekeh tuan-tuan. Kita bila tengok orang nampak macam laih gitu jangan duk pernah hina. Jangan. Kita tak tahu tahkah dia wali Allah pun kita tak tahu. Kita tengok dia nampak teruk, tahkah dia di sisi Allah duduk pada makam yang tinggi. Tak boleh, kita tak boleh kata. Kita tengok dia ni nampak kemas, nampak hebat, nampak okey, tahkah Allah murka dekat dia. Kita tak tahu. Jadi cerita dia tak boleh hina orang. Cerita dia tak boleh hina orang. Tak boleh. Nakahtul mutana'imat wa futiha lis-sudad wa nakahtu Fatimata bint Abdul Malik la jarama li anni la aghsilu ra'si hatta yash'ath wa la aghsilu thawbi alladhi yali jasadi hatta yattasikh. Dia kata. Maksudnya bila didengar oleh seorang daripada tabi'in namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu akan hadis yang demikian itu. Umar bin Abdul Aziz. Bila dia dengar hadis ni, orang cerita kat dia. Umar bin Abdul Aziz tak hidup zaman Nabi. Tapi bila orang cerita hadis ni, Nabi kata ni, hadis ni dicerita kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, bila dia dengar hadis ni, dia jadi takut. Tentang kenal siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Dia khalifah. Dia seorang khalifah. Dan dia digelar Umar Al-Thani, Umar yang kedua, kerana antara dia dengan Sayyidina Umar Al-Khattab nak lebih kurang, peribadi nak lebih kurang, dari segi akhlak nak lebih kurang, dari segi keadilan dia ketika memerintah negeri nak lebih kurang, maka orang panggil dia Umar Al-Thani. Umar bin Abdul Aziz dipanggil Umar Al-Thani. Dia bila dengar hadis ni, hadis orang kata kat dia, wahai Umar, kamu tahu tak Nabi pernah cerita di antara orang-orang yang akan dapat minum dulu daripada orang lain air kolam Nabi ialah orang yang miskin, orang yang orang tina tak berkenan kat dia, orang yang macam ni dia cerita. Dia bila dengar dia jadi takut. Pasal apa dia takut? Pasal dia khalifah. Pasal apa dia takut? Pasal dia orang senang. Pasal apa dia takut? Pasal dia ni bini dia pun bukan anak orang sembarangan, bini dia anak khalifah. Baik, kita baca tengok dia kata. Bila dia dengar oleh seorang daripada tabi'in, iaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu akan hadis itu, lalu berkata dia, tetapi aku sesungguhnya telah berkahwin dengan perempuan yang bersedap-sedap dengan beberapa nikmat. Dia kata nanya dah, aku tak dapatlah minum awal air kolam Nabi. Pasal apa? Dia kata bini aku anak orang kaya. Dia kata. Yakni isteri dia ni perempuan secara moden pada masa tu. Pada masa tu kira moden adalah bini dia ni. Dia kata, dan dibukakan baginya segala pintu supaya aku masuk
bercampur gaul dengan orang-orang yang di dalam rumah yang membukakan pintunya itu. Dia kata aku ni, dia kata Allahu Akbar. Bukan kata pi rumah orang buka pintu, tak pi pun orang nak heret aku ajak pi. Itu dia. Khalifah tuan-tuan, khalifah. Kan? Bila jadi orang besar ni Allah kan. Besar tak kira tak pada masing-masing orang lah. Ada orang besar dalam hati dia orang ni, ada orang besar dalam hati dia orang ni. Tak kira lah, hati masing-masing lah. Siapa orang besar dalam hati dia? Kalau dia ni orang besar dalam hati dia, Tok Guru. Kalau Tok Guru main rumah dia, Allahu Akbar, tak tahu nak abang lah. Dia kata aku berasa lagu mimpi Tok Guru main rumah aku. Pasal apa? Tok Guru orang besar dalam hati dia. Satu orang lagi pula, dia ada pula menteri mana ke orang besar dalam hati dia. Menteri main rumah dia. Dia siong lah. Demikian halnya Umar bin Abdul Aziz khalifah. Dia kata dia tak ada masalah lah dari segi pi rumah orang nak buka pintu panggil masuk, ni khalifah. Dia kata tak ada masalah lah. Tak pi pula kecil hati. Kalau tak pi, mai panggil ni saya jemput dia Amirul Mukminin, saya jemput mai kenuri rumah saya, tengok-tengok tak pi kecil hati. Dia kata jadi Nabi kata orang-orang yang akan dapat minum air kolam Nabi ni, orang yang mula-mula dapat minum air kolam Nabi ni ialah orang yang orang betina hak jenis segak tak mau kat dia. Kemudian pula dia ni jenis orang kalau pergi rumah orang pun orang tak mau buka pintu. Dia kata ni dua dah, nampak tak ada kat aku. Bini aku dia kata anak khalifah juga, anak orang kaya. Dia kata anak orang senang. Dan aku pula khalifah. Dia kata aku nak pergi rumah siapa pun orang buka pintu. Nanya dah aku terik ni. Dia kata nampak aku tak dapat minum air kolam Nabi ni, aku tak dapat jadi orang yang mula-mula minum. Umar bin Abdul Aziz sudah ingat begitu. Kerana aku orang yang cukup bersih, dan aku orang yang harum, dan aku orang yang bagus rupa, dan aku orang yang ada nama. Dia kata khalifah. Aku ni kira okey semua dah. Setiausaha dah berapa? Khalifah kan? Hak bahagian politik satu setiausaha, bahagian akhbar satu setiausaha, bahagian sulit mulit ni satu setiausaha. Punya ramai. Orang senang, dia kata. Aku orang harum, aku sentiasa pakai baju bersih. Ada satu orang pula kerja atong, aku nak pakai baju apa? Ni majlis ni nak pakai baju apa? Baju batik, kata. Majlis ni nak pakai apa? Majlis ni pakai baju Melayu. Majlis ni nak pakai baju apa? Majlis ni tak pakai baju apa. Jadi depa nanti atong bagi kat kita. Dia kata, punya senang aku ni, dia kata. Aku orang senang, dia kata. Jadi orang hatok kat aku sampai macam tu. Dan telah berkahwin aku dengan anak raja dalam negeri Syam itu. Umar bin Abdul Aziz kahwin anak khalifah. Begitu. Iaitu perempuan yang aku kahwin itu nama dia Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam. Semua khalifah. Isteri dia ni Fatimah. Fatimah mana? Fatimah bin Abdul Malik. Abdul Malik bin Marwan ni khalifah. Tok Wan dia pula siapa? Tok Wan dia pula Marwan bin Hakam, khalifah juga. Dia kahwin dengan cucu khalifah, dengan anak khalifah. Dia pun khalifah. Allah, dia kata nampak tak dapat dah aku tadi. Tak dapat dah nampak begitu, dia kata. Dia kata kalau begitu pasti aku perbuat seperti kata dalam hadis itu. Tu dia. Dia kata kalau dengan kerana ni, dia kata aku tak boleh minum air kolam Nabi, aku tak boleh jadi orang yang awal-awal minum air kolam Nabi. Dia kata aku tak dapat semua ni pun tak apa, janji aku boleh minum dulu. Tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan. Ada manusia macam tu. Dia kira nak cari keredaan Allah aja, hal lain dia tak peduli dah. Empah nak apa ambil, aku nak cari keredaan Allah. Ada orang macam tu. Di antaranya Umar bin Abdul Aziz. Dia baca-baca hadis ni, oleh kerana hadis ni nak orang yang boleh minum mula-mula yang kolam Nabi ni, nak orang hak jenis orang perempuan elok tak mau kat dia, nak dia kata aku kena ikut lagu hadis ni. Dia kata iaitu aku tiada mandi dan tiada basuh kepala aku sampai berdebu ia, dan biar kusut musut rambutnya, dan tiadalah aku basuh kain aku yang mengiringi tubuh aku hingga kotor dan cemar ia. Dia kata aku nak buat macam mana hadis ni kata, supaya aku dapat minum air kolam Nabi, aku jadi orang yang awal-awal minum air kolam Nabi. Begitu pula dia kata. Maka perkataan Umar bin Abdul Aziz yang demikian itu menunjukkan sehabis-habis tawaduknya. Itu dia, tawaduk. Kalau itu syaratnya, aku akan buat. Dia kata. Tuan dengar cerita ni orang berkenan dekat Puteri Gunung Ledang. Hati apa? Hati nyamuk 7 dulang. Jenuh. Dia kata namun, dia kata demi cintaku padanya. Kan? Bukan 7 dulang.
70 dulang pun aku akan cari. Mati lu betul, tak ada nak kahwin. Kan? Pasal apa? Mau hati mak. Mau puteri Gunung Ledang. Umar bin Abdul Aziz, dia bukan mau puteri Gunung Ledang. Dia mau keredaan Allah dan Rasul. Dia mau minum. Dia mau jadi orang yang mula-mula dapat minum air kolam Nabi SAW. Tawaduk dia sampai macam tu. Sehingga pada waktu kembali dia ke rahmatullah, busuk kainnya. Oh, buat sungguh tuan-tuan. Dia buat sungguh. Dia bukan kata tuan-tuan habis tuan-tu. Dia buat sungguh. Waktu mati Umar bin Abdul Aziz, kain yang dia pakai tu dah berbau dah. Begitu. Padahalnya dia seorang yang menjadi Amirul Mukminin dan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Syam. Walhal pada masa tu dia khalifah, duduk di Syam. Dia buat macam tu. Sebab pun jadi busuk kainnya itu kerana tiada ia berkain lain selain daripada sehelai yang ada di tubuhnya itu. Kain hak ada dibagi ke orang habis, dia tinggal selai hak pakai tu aja. Khalifah juga, tapi khalifah yang macam tu. Tuan-tuan tahu dia nak pergi Mekah daripada Syam, Syria lah ni, Syria. Dia nak pergi ke Mekah no, nak pergi buat haji, dia berjalan kaki. Umar bin Abdul Aziz berjalan kaki. Sudahlah berjalan kaki, dia berjalan agak berapa jauh, berhenti sembahyang sunat. Dia berjalan agak berapa jauh, berhenti sembahyang sunat. Begitulah hal keadaan dia daripada Syam sampai ke Mekah, dia buat haji. Pasal apa? Dia kata pasal dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut orang nak pergi buat haji ni susah. Dia kata wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dia kata sebab dalam Quran Allah sebut orang yang pergi ke Mekah nak buat haji ni, depa ni naik unta, unta yang dia naik tu daripada awalnya gemuk sampai unta jadi kurut. Susah perjalanan nak pergi buat haji. Dia nak buat haji dengan cara susah, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab pun jadi busuk kainnya itu kerana tidak ada kain lain melainkan hak sehelai yang ada di tubuh dia. Dan telah dikata orang kepada isterinya yang bernama Fatimah itu, salinlah kain Amirul Mukminin ini. Bila dia mati, waktu mayat dia nak letak atas katil itu, orang kata dekat isteri dia, Fatimah ni anak khalifah, Tok Wan dia pun khalifah, suami dia pun khalifah. Bila suami pilih untuk hidup macam tu, dia sama dengan suami dia. Bila dah meninggal dunia, tak atas katil, orang kata dekat Fatimah ni, orang kata, wahai Fatimah, salinlah baju suami kamu pakai. Salinlah, baju ni dah berbau dah. Kerana tidak patutlah raja yang besar yang memerintah semua orang Islam dalam dunia demikian halnya. Sampai orang tak sampai hati tengok. Orang tak sampai hati tengok, orang kata sudahlah salinlah, salin kain baju dia. Tak elok sangat, dia khalifah besar, memerintah berapa besar keluasan jejahan ta'aluk yang ada di bawah pemerintahan Islam ni. Tiba-tiba khalifah dia mati dalam keadaan macam ni, sedih. Tolong salin baju dia sah. Maka dijawab oleh Fatimah, isteri Umar Abdul Aziz ini. Kata dia, adakah baginya dua kain? Dia kata bahkan itulah kain yang ada pada tubuhnya, sehelai sepinggang. Bini dia kata nak salin apa? Dia kata dia bukan ada dah kain lain, tak ada, yang tu aja kain dia yang ada. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Buat kerja jadi khalifah, boleh duit bagi ke rakyat. Ni yang kata Umar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan, kita bila baca cerita-cerita macam ni tuan-tuan, takut. Cukup punya takut. Enggak. Kalau orang macam ni dijanji syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana dengan kita? Orang macam ni dijanji syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada keinginan nak jadi pemimpin, boleh jadi pemimpin macam ni? Oh. Tak berani. Kalau ini syarat untuk jadi pemimpin, tak ada siapa bertanding pilihan raya dah. Takutlah tuan-tuan, takut bila baca cerita Nabi wafat macam mana keadaan dia. Nabi pemimpin. Nabi wafat macam mana keadaan Nabi wafat, ada orang Yahudi mai tuntut hutang dekat isteri Nabi. Masya Allah, satu orang pemimpin besar kepada umat Islam, satu orang yang disebut sebagai Habibullah, sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, bila dia wafat, mayat tu ada lagi, orang boleh mai tuntut hutang dekat isteri dia. Macam ni pemimpin, kepimpinan yang ditunjuk oleh Nabi SAW.
Dia mai khalifah-khalifah yang berikutnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, macam mana keadaan dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, macam mana keadaan dia? Waktu duk sakit tenat tu, Aisyah, anak dia, isteri Nabi SAW, duk ada sebelah ayah dia. Aisyah ni mata dia saja tengok berapa kematian orang-orang besar. Rasulullah orang cukup besar dalam Islam, mati depan mata dia, mati atas reba dia. Ayah dia, Abu Bakar As-Siddiq, mati depan mata dia. Umar Al-Khattab bila kena tikam, waktu nak semayang di masjid kena tikam, dekat nak mati, habang dekat anak dia Abdullah bin Umar, tolong pergi tanya Aisyah, kalau ditakdirkan aku mati, boleh tak boleh aku dikebumikan sebelah dengan Rasulullah, kerana Rasulullah kekasih aku. Aisyah radhiyallahu anha melihat semua orang-orang yang hebat-hebat ni meninggal dalam keadaan yang berbagai-bagai. Waktu Abu Bakar As-Siddiq nak mati, Aisyah duk ada sebelah. Dia kata ke bapak dia kata, bapak, dia kata, izinkan aku nak salin pakaian kamu. Aisyah ni duduk sebelah bapak dia, sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia bisik kat bapak dia, dia kata, bapak, dia kata, izinkan saya nak salin baju yang bapak pakai lah ni. Baju ni dah satu baju buruk, kemudian dah berbau dah, bagi saya salin baju bapak. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata, hak memerlukan benda baru ni orang anak hidup lama. Dia kata, orang macam aku ni tak perlu dah benda-benda baru. Dia kata, dia seolah-olah tahu dia dah dekat nak meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita baca sahabat-sahabat dekat dengan Nabi ni macam tu cerita dia. Mai Umar bin Abdul Aziz, macam ni juga keadaan dia. Ambil buah dah mayat atas katil, sampai rakyat tak mampu nak tengok, sedih, sebab tak boleh tengok. Kata ke isteri dia, wahai Fatimah, kata, tak bolehkah kamu salin baju suami kamu ni, dah berbau dah. Apa jawab isteri dia? Isteri dia kata, itulah selai baju suami saya, tak ada dah pelayan yang kedua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu sebab kita kata kepimpinan ini adalah satu taklif, satu bebanan. Satu bebanan. Dia bukan satu benda keseronokan. Bukan seronok, bukan kata nama tak naik tak boleh jadi calon, nak marah. Bukan cerita dia. Cerita dia bila tak naik, alhamdulillah, kita dilepaskan daripada menanggung satu beban yang boleh membawa dosa dekat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini semua kita kena ingat. Bila mengaji benda-benda macam ni, kita kena ambil pengajaran. Kalau kita betul-betul rasa kita boleh jadi semacam mana kepimpinan yang ditunjuk oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat besar dia, Masya Allah. Kalau kita rasa, tak boleh, orang macam aku ni tak boleh jadi, jangan dekat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba daripada apa yang kita baca. Lepas ni dia masuk, kata Zubaidi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Ihya, dan sesungguhnya telah didatangkan hadis pada bicara kolam Nabi SAW. Kan nak baca sikit lagi, pergi sampai tajuk lepas. Baca sikit lagi, no? Boleh, siapa lengah boleh panggil keluar. Ya, macam tu. Dah sambung sikit lagi. Kata Zubaidi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Ihya, dan sesungguhnya telah didatangkan hadis pada bicara kolam Nabi itu beberapa banyak riwayat lain daripada Sauban. Dan ada hadis riwayat Anas bin Malik, dan ada hadis riwayat Ibni Umar, dan ada hadis riwayat Abi Dzar. Setengah daripada mereka itu ialah Abdullah bin Amru bin Al-As, Huzaifah bin Yaman, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Buraidah bin Al-Hasib. Taklah baca dah, banyak sangat sampai bawah tu. Dia nak habangkan kita, hadis tentang kolam Nabi ni diriwayatkan oleh tak tahu berapa puluh orang sahabat riwayat tentang hadis ni. Jadi kalau ada orang tak mau nak percaya tentang hadis, cerita tentang kolam Nabi SAW, bermakna dia menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang besar-besar ni. Jadi cerita kolam Nabi ini adalah cerita yang wajib kita terima sebagai satu cerita tentang soal akidah dan keimanan. Begitu. Masalah bawah tu, dia kata cebok minum di kolam Nabi dalam negeri akhirat. Sesungguhnya tiap-tiap hadis yang memberi khabar akan kolam Nabi di akhirat itu ada menceritakan banyak cebok minum daripadanya, sehingga kan tiada terhingga banyaknya itu, serta cukup dengan gilang gemilang semacam kelip-kelip bintang di langit pada malam yang kelam. Tu dia kata, satu, nak abang kata kolam tu besar. Yang kedua, nak abang kata cebok untuk nak minum air ni, cebok ni sebanyak bintang di langit. Lalu nak habang pula satu lagi dalam hadis lain, nak habang pula kata cebok tu dia jenis boleh menyala berkelip-kelip. Lagu budak-budak ada beli handphone pasang apa, ada malip-malip macam tu nampak, kan? RM5 saja. Kan?
Nampak, kalau gelap ni nampak cebok tu, nampak tu berkelip-kelip punya cantiknya cebok yang nak digunakan untuk minum air kolam Nabi ni. Begitu dia kata. Dan keadaan telaga ataupun kolam itu 4 persegi, sangatlah luasnya. Dia kata keadaan kolam tu 4 persegi. Ada diumpamakan oleh Nabi SAW, luasnya itu dia adalah hadis yang telah lalu. Nabi dah cerita dah keluasan dia. Dan hadis yang akan datang lagi ada juga sebut tentang benda ni. Maka tiadalah siapa yang minum melainkan tidak datang dahaga selama-lama. Sedap dan enak rasa dan bagus rupanya. Bermula keterangan yang tersebut itu cukup ada adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma aniyatul haud qala walladhi nafsi biyadihi la aniyatu aktharu min adadi nujumis sama wa kawakibiha fi lailatin muzlimah mushiyatin min aniyatil jannah. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Dzar radhiyallahu anhu. Katanya telah berkata aku, ya Rasulullah. Ni Abu Dzar. Abu Dzar ni seorang lagi. Kalau tuan-tuan baca kisah dia, Abu Dzar ni lagi teruk daripada Umar bin Abdul Aziz, lagi teruk daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bila mati kain kapan pun tak ada. Ni Abu Dzar Al-Ghifari. Ni daripada asal-asal dulu qati'ut tariq. Dia ni penyamun di tengah jalan. Qati'ut tariq, dia tunggu tengah-tengah laluan orang padang pasir ni, bila ada kafilah yang membawa barang perdagangan lalu, dia serang. Oh, lagi dahsyat daripada mat komando dia ni. Dulunya dia ni lebih teruk daripada tu lagi. Diserangnya, diambushnya dan sebagainya. Kemudian dia ambil segala harta benda orang dan sebagainya. Sehinggalah satu hari jumpa Nabi SAW. Abu Dzar ni masa jadi penyamun ni jumpa Nabi SAW. Bila jumpa Nabi, tengok muka Nabi aja runtuh segala kesombongan dalam diri dia. Tu yang kata Nabi Muhammad ni, tuan-tuan, tak berasa ke teringinlah kalau boleh Tuhan bagilah sebelum mati mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan, mimpi jumpa Nabi tentu mimpi benar. Mimpi benar. Allah tidak izin iblis, syaitan, jin, apa juga makhluk yang ada dalam dunia ni merupa Nabi. Allah tak izin. Kita akan baca tajuk ni di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh di Subang Peran. Tajuk tentang Ar-Ru'ya. Dia kata cerita pasal mimpi-mimpi. Ni bukan sempena mimpi Laila. Kan? Dia nak cerita tentang mimpi-mimpi. Dia nak umai cerita tu. Dia nak beritahu kata mimpi ni ada ta'bir dia. Ta'bir. Tentang benar dengar orang kata ta'bir mimpi. Bila dia mimpi macam-macam ni ada ta'bir dia. Tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Kan? Surah Yusuf apabila Raja Mesir pada masa tu mimpi 7 ekor lembu kurus, pitelan 7 ekor lembu gemuk. Apakah punya karut mimpi dia? Kalau dia mimpi ulang sujaul aqra meduk telan lembu ke apakah, ataupun korang-korang ulang sawah telan kambing ke apa, boleh fikir juga. Dia mimpi 7 ekor lembu kurus, pitelan 7 ekor lembu gemuk. Bangkit peluh dia ni. Panggil pembesar-pembesar dia kata mai sat hampa semua, dia kata kalau hampa betul-betul orang pandai, tolong sat ta'bir mimpi aku ni, apa cerita ni, dia kata ni mimpi ni. Maka sebahagian daripada pembesar dia kata apa? Dia kata tuanku, dia kata ni tak ada apa-apa, ni tuanku tidur tak basuh kaki. Dia tak kata begitu lah. Tapi dia kata dekat Raja Mesir ni, dia kata tuanku, dia kata ini adalah mimpi main-mainan sahaja, dia kata. Kalau dalam bahasa kita lagu tadi lah, ni tak ada apa, ni tak basuh kaki punya pasal saja. Kata lagu tu. Padahal kawan tak tahu. Bangkit satu orang pembesar lain pula, dia kata tuanku, minta ampun lah. Dia kata aku nak beritahu, ada satu orang yang boleh menta'bir mimpi ni. Orang tu tak lain tak bukan, dia kata Yusuf yang ada dalam penjara tuanku lah ni. Yusuf yang dituduh kata nak menggoda Zulaikha ni, dia ni boleh menta'bir mimpi tuanku. Dia ni pun dengar-dengar tak apa, kita try panggil dia tengok, dengar dia nak kata apa. Bila panggil Nabi Allah Yusuf alaihi salam menta'bir mimpi itu sebagai apa? Dia kata negara akan dilanda kemarau 7 tahun. Dia kata. So dalam menghadapi kemarau 7 tahun ni, sebelum tu kita kena buat satu usaha ekonomi yang boleh cover 7 tahun kemarau nanti. Sebelum mai yang kata kemarau 7 tahun ni, dia kata kita kena buat dulu. Kita lipat gandakan usaha, pertingkatkan aspek pertanian dan sebagainya. Dia kata dan hasil tu simpan. Makan sikit, simpan sikit, buat benih sikit.
Nabi Yusuf kata macam tu. Raja bila dengar Nabi Yusuf kata ni, terus tepaut di hati dia. Dia kata, hang ni bukan takat comel, pandai rupanya. Dia kata, okey, tak apa. Dia kata, bagi ampun buang dekat Nabi Yusuf. Ini cerita Quran tuan-tuan. Ini bukan cerita Abu Nawas. Ini cerita Quran, dan ini cerita yang menyentuh tentang ta'bir mimpi. Dan kita tak rajin baca. Kita tak rajin baca ni tuan-tuan. Dalam ilmu Islam ni luas. Mimpi ada cerita dia, pasal perubatan ada cerita dia, macam-macam bab ada dalam agama. Ni duk baca pasal kolam pun tak habis-habis lagi. Kan? Nak baca pasal mimpi macam mana lagi. Tapi luas, yang kita kata ilmu agama ni cukup punya luas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia ada ta'bir. Orang yang mimpi jumpa mak dia, sedangkan mak dia mati berbelas tahun, berpuluh tahun dah. Tiba-tiba dia ditakdirkan mimpi jumpa mak dia mai ke dia pakaian serba putih. Ada ta'bir dia. Buka dalam kitab Ar-Ru'ya, dan benda ni bukan cerita reka-reka, semua sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia cerita dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana boleh pergi cerita mimpi tadi? Apa tadi ni Baik, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Dzar. Cerita Abu Dzar tadi ni. Kan bila mati ni Abu Dzar ni kain kapan pun tak ada. Sampai bila tutup kain ada kat dia tu, bila tutup kepala nampak kaki, bila tutup kaki nampak kepala, kain kapan pun tak ada. Nak dikebumikan Abu Dzar Al-Ghifari ni. Daripada satu orang yang ganas, tiba-tiba bila jumpa Nabi SAW, runtuh kejahatan yang ada dalam diri dia, masuk Islam di depan Nabi, terus jadi orang yang cukup committed dengan Islam sampai mati dia dalam keadaannya macam tu. Dia meriwayatkan hadis ni. Nama dia Abu Dzar Al-Ghifari. Katanya, berkata aku kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia berjana bagi kolam tuan hamba di negeri akhirat itu? Abu Dzar tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, esok dekat kolam tuan esok ni, cebok macam mana nak pakai tu? Cebok dia macam mana? Maka jawab Nabi SAW, demi yang diriku di dalam tangan kudrahnya. Nabi jawab macam tu. Dia kata, demi Allah, yang nyawa aku ni ada di dalam kekuasaan Allah. Nabi bersumpah dulu. Nabi kata, bermula bekas cebok minum air kolam aku di negeri akhirat itu lebih banyak bilangannya daripada bilangan bintang di langit. Tadi kata macam bintang di langit, ni dia kata lagi banyak daripada bintang di langit. Makna kata banyak lah. Makna kata banyak. Dan segala kaukibnya di dalam malam yang kelam. Dia kata semua bejana ni kalau duduk dalam waktu malam kelam yang tidak berawan padanya, iaitu daripada bejana syurga belaka. Dia kata tu dia. Kalau duduk dalam malam yang kelam ni, nampak macam kaukib, nampak macam bintang duk bersinar tu, nampak macam tu. Ni cebok ni nampak duk merelak-relak macam tu. Begitu cantiknya yang dikatakan cebok nak minum air kolam Nabi SAW esok. Nabi kata, man syariba minha lam yadhma akhira ma alaih. Maksud dia, barang siapa minum daripada dia sekali minum, Nabi kata, nescaya tiada dahaga ia sehingga akhir barang yang ada ia atasnya. Yakni sepanjang-panjang hayatnya itu tiada ia rasa dahaga lagi. Sekali minum tak dahaga dah sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila tu sampai bila-bila. Pasal ni cerita lepas mati dah. Lepas mati, hidup balik di padang mahsyar. Hidup balik tu hidup tak ada mati dah. Hidup tak ada mati dah. Jadi maknanya bila hidup balik tu dapat peluang minum air kolam Nabi, minum tu tak perlu minum dah sampai bila-bila. Ada kawan duk taja sampai bila-bila tu sampai bila. Jadi patai pula lagi. Sampai bila-bila. Taklah dia tak tahulah sampai bila, sampai tahun 3,000 ke sampai tahun 4,000 ke. Kita kata sampai tahun beribu-ribu lemon. Kita kata. Lagu budak-budak lah tu jawab lagu tu. Begitu. Dan minum air kemudian daripada itu ialah semata-mata bersuka-suka dan bersedak-sedak saja. Kalau minum lagi saja pasal sedap air kolam, maka nak minum sekali lagi, bukan kerana dahaga. Kata dia, aruduhu mithlu tulih ma baina Amman ila Ailah ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Bermula lebar kolam itu seperti panjang dia, sama. Kalau kau ni pi kata berapa kilometer, kau ni pun sama. Dia kira lagu tu. Iaitu barang yang antara negeri Amman sampailah ke negeri Ailah. Dia kata, dimisalkan luasnya yang tiada terkira-kirakan itu. Nak abang kata luas negeri ni kolam ini. Warna airnya lebih putih daripada susu dan rasa dia lebih manis daripada madu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Huzaifah bin Yaman dan Abdullah bin Amru dan Abi Barzah Al-Aslami dan Ibni Umar dan Harisah bin Wahab
dan Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab ma jaa fi fadilatit tawakkal 'ala Allah. Kita nak tengok cerita tentang kelebihan orang yang bertawakal kepada Allah. Dia nak cerita kat kita tawakal tu apa dia, macam mana yang kata tawakal tu, apa kelebihan Tuhan nak bagi kepada orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soalan ni dia kata ni. Dia kata ceritanya begini, dia kata. Beberapa bulan lepas saya pergi ziarah kematian kawan saya di Ipoh. Kerana lambat sampai, jenazah telah dibawa ke kubur. Saya terus ke perkuburan itu. Perjalanan ke kubur terpaksa melalui perkampungan orang India. Tetapi yang menyedihkan saya, tanah perkuburan Islam, yakni tempat jenazah kawan saya dikebumikan itu, betul-betul bersebelahan dengan kubur Hindu. Berdepan dengan tempat bakar mayat Hindu, dan juga berdepan dengan tokoh Hindu. Dan lagi tanah perkuburan Hindu itu juga lebih tinggi daripada tanah perkuburan Islam. Soalannya, apakah keadaan yang tidak selesa pada pandangan kita di dunia ini berkenaan kedudukan tanah perkuburan tersebut, yakni kubur Islam dan kubur bukan Islam bersebelahan pagang saja itu, turut dirasai sengsara ataupun tidak selesa roh-roh orang Islam yang dikebumikan di situ. Bagaimana dengan pandangan Ustaz dan kehendak agama kita? Baik, dia ada banyak soalan sebenarnya dalam soalan kawan kita ni. Baik, soalan yang berkaitan dengan tanah perkuburan bersebelahan ini, dia yang penting ada sempadan. Sebab fatwa di sisi jumhur ulama jelas. Fatwa di sisi jumhur ulama, dia kira haram mayat orang Islam dikebumikan di perkuburan bukan Islam. Demikian juga haram mayat orang bukan Islam dikebumikan di perkuburan Islam. Dua-dua sama. Islam pergi kembuh tempat mereka pun tak boleh, mereka mayat tempat kita pun tak boleh. Haram. Baik, itu dasar hukumnya. Persoalan yang ditimbulkan, dia tak dicampur. Sebaliknya dia hanya duduk bersebelahan. Maka bersebelahan tidak menimbulkan implikasi hukum. Dia tak ada hukum apa, biasalah. Kubur Islam, kubur bukan Islam, sebelah-sebelah itu adalah perkara biasa. Cuma tidak manis dilihat. Tidak manis dilihat. Jadi yang ni tuan-tuan rujuk kepada pihak berkuasa agama, tuan-tuan sendirilah. Kan? Panjangkan benda ni ke atas, minta pandangan daripada mufti dan sebagainya, minta supaya dibuat sesuatu ke apa-apa sajalah. Kan? Kerana ini ada kaitan dengan soal pentadbiran negeri. Dari segi hukum tidak salah. Itu satu. Kemudian yang kedua, soalan yang sahabat kita nak tanya ni, dia kata ada sangkut dah tu. Tepi pagang aja, balik sana pagang kubur orang bukan Islam, balik sini pagang kubur orang Islam. Dia ni lagu satu macam yang duk kena patuk ulang lah, duk kena bakang, duk kena apa macam-macam dalam kubur dia. Kawan sebelah ni tumpang panas lah. Itu maksud soalannya. Kita nak bagi tahu kan, kita nak bagi tahu cerita kubur nak jadi sempit, nak jadi luas, nak jadi panas, nak jadi sejuk, nak jadi terang, nak jadi gelap, ini bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita baik, di mana juga bumi kita dikebumikan, Allah akan bagi janji yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis dia. Allah bagi. Atak dengan kerana pergi duduk sebelah hamba Allah ni kita duduk tumpang panas, itu cerita atas dunia. Atas dunia kita pergi duduk tepi dapur panas lah. Kan? Kita pergi tumpang duduk dalam bilik aircon sejuk. Itu cerita atas dunia. Cerita akhirat dia lain. Sebab tuan-tuan kita dah dengar dah kan, dia ada alam dunia, dia ada alam kubur, ataupun dipanggil alam barzakh, dia ada alam akhirat. Alam barzakh ataupun alam kubur ni dia adalah awal-awal alam akhirat. Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Nabi katalah hadis begitu. Innal qabra, sesungguhnya kubur, Nabi kata awwalu manazil, dia adalah rumah yang mula sekali bagi akhirat. Makna ya apa? Makna hadis tu Allah nak tunjuk beza alam dunia dengan alam kubur, dua alam yang langsung berbeza. Sebarang teknologi yang ada atas dunia tidak akan mampu menghubungi dua alam ini, tidak akan mampu. Tuan-tuan tak usah bekalkan handphone dekat mayat masuk dalam kubur dengan tujuan supaya tuan-tuan nak dengar soalan muka dan nakir. Tuan-tuan tak akan dapat dengar. Sebab soalan itu berlaku di alam lain.
Walaupun masuk sekitar 5 atau 6 kaki aja bawah daripada perut bumi kita, tetapi dia sudah jadi alam lain. Alam yang tidak boleh dihubungkan oleh sebarang teknologi telekomunikasi. Tak boleh. Ini kita nak kena faham. Dia lain langsung. Kan? Jadi kita jangan nak andaikan keadaan di alam itu seperti keadaan di alam dunia. Dia tak sama. Itu sebab kita dah baca banyak kali dah di surah ni hadis Nabi SAW, hadis Qudsi sebenarnya. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dia kata tentang kubur ni adalah rumah pelik, Baitul Ghurbah, rumah pelik, Baitul Wahdah, rumah keseorangan, Baitul Zulmah, rumah kegelapan. Ini semua kubur ni dia panggil rumah. Rumah apa? Rumah pelik. Baitul Ghurbah, rumah gharib, rumah pelik. Rumah kita bila masuk rasa hangat ada switch, boleh buka kipas muzik. Rumah kita kalau masuk gelap ada switch, bila kita petik lampu menyala. Rumah kita. Tapi yang kata rumah ni, rumah kubur ni, dia gharib, dia pelik, dia tak macam rumah kita biasa ni. Gelap, tak ada switch nak buka lampu. Hanya boleh datang terang kalau sekiranya masa hidup kita ada amal-amal baik, maka amalan itu menerangi kubur kita. Inilah benda yang sukar difahami oleh orang-orang sekular. Dia tak faham benda ni, dia tak faham. Kita duduk terang, dia tak faham, dia nak marah kita. Dia tak faham. Dia tak nampak tu. Dia tak nampak kata kubur ni adalah satu benda yang amat menggerunkan. Nabi SAW sendiri kata, Innal qabra afza'u minhu. Nabi kata sesungguhnya kubur ni lebih menggerunkan daripada yang aku cerita ni. Gerun. Nabi kata, Nabi sendiri kata gerun ni, kubur ni satu cerita yang cukup gerun. Aku cerita ni kalau hampa rasa gerun, tu tak cukup lagi. Kerana kubur lebih gerun daripada yang hampa duk rasa gerun lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam cerita kegerunan kubur tu, ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi cahaya, bagi keluasan, dan sudah bagi dekat dia khabar gembira kerana dia bakal menjadi ahli syurga. Maka kubur dia menjadi kubur yang amat selesa. Kan orang duk sebutkan jangan jadikan kubur ni hufratun min hufarin niran. Janganlah jadikan kubur ni satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Tuhan. Tapi jadilah kubur ni raudhatun min riyadil jinan. Jadikanlah kubur ni satu taman daripada taman-taman syurga Allah. Tuan-tuan, ini benda ni ada kaitan dengan apa kita duk buat lah ni. Kalau kita buat di atas dunia ni benda baik, Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha mengetahui dengan apa yang kita buat. Allah ganjarkan dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat baik sikit pun Tuhan bagi, buat jahat sikit pun dia balas. Yang ni mau ambil ingat. Mudah ambil ingat. Allah Subhanahu wa ta'ala menilai setiap kerja kita. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat raqib dan atid, kiraman katibin, merekodkan semua pergerakan kita. Dan mudah-mudahan Allah naungi kita, Allah bagi petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita, dan Allah selamatkan kita daripada kesilapan di atas dunia. Nah, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazina amanu wa amilus solihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.